Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rawani Razali atau lebih mesra dipanggil dengan panggilan Kak Wani saja. Okey, hari ini Kak Wani nak share tentang karbohidrat. Sebelum ini Kak Wani ada share satu video berkenaan dengan kalori, ya, dan defisit kalori, di mana ianya adalah satu informasi yang diperlukan untuk diketahui oleh mereka-mereka yang sedang dalam proses untuk menurunkan berat badan berlebihan. Jadi hari ini kita kena mengetahui tentang karbohidrat. Okay, so izinkan Kak Wani nak share. Okay, karbohidrat sebenarnya terbahagi kepada dua jenis. Ada karbohidrat kompleks dan hidrokarbon ringkas. Okay, tapi yang mana lebih baik? Persoalan dia yang mana lebih baik? Okay, apa itu karbohidrat kompleks dan karbohidrat ringkas dan yang mana satu lebih baik? Sesungguhnya karbohidrat adalah sangat diperlukan oleh tubuh badan kita, ya, sebagai satu sumber tenaga. Okay, sebelum Kak Ni meneruskan, Kak Ni nak beritahu bahawa sumber tentang karbohidrat ini adalah dari www.sehatology.com. So basically kalau anda perlukan lebih lagi info tentang pemakanan, anda boleh layari website ini. Okey, apa itu karbohidrat? Karbohidrat adalah nutrisi makro utama dan sumber tenaga untuk badan. Dari segi struktur, karbohidrat terdapat dua jenis seperti yang Kak Ni dah terangkan tadi, ada ringkas dan ada kompleks. Okey, ianya dipanggil karbohidrat kerana pada struktur kimia, dia mengandungi karbon, hidrogen dan oksigen. Okey, tidak seperti asid amino penting dan asid lemak, tiada jenis karbohidrat penting. Ini bermakna kita boleh dapatkan nutrisinya daripada pelbagai sumber makanan lain, ya, dan biasanya karbohidrat ni datang daripada sumber tumbuhan, buah-buahan, sayuran dan bijirin. Jadi karbohidrat ini datang daripada sumber makanan lain, maka karbohidrat tidak penting untuk kelangsungan hidup. Dengan kata lain, kalau tak makan nasi, kita tak mati. Okey. Jadi inilah dia informasi yang penting. Okay, tak semestinya karbohidrat tu datang daripada nasi. Dia boleh datang juga daripada bijirin lain, tumbuh-tumbuhan lain, termasuk sayur-sayuran dan buah-buahan juga mengandungi karbohidrat. Okey, sebelum itu Kak Wani nak tunjuk proses penghadaman. Ramai yang belum mengenali bagaimana proses penghadaman dalam tubuh badan kita ini berlaku. Okey, apabila kita mengambil nasi, okey, kita makan karbohidrat, kelenjar parotid akan mengeluarkan air liur yang mengandungi enzim amylase. Okey, enzim amylase ni akan mengecilkan lagi struktur karbohidrat yang kita makan tadi kepada struktur gula yang lebih ringkas. Okey, dan selepas itu dia masuk ke dalam usus dan pergi ke usus kecil kita di mana di proses pencernaan terus berlaku. Pankreas pula akan mengeluarkan enzim amylase tadi, dia mencernakan karbohidrat kita tadi, gula yang dah diringkaskan dalam oleh air liur tadi. Okey, dicernakan lagi sampai jadi satu unit gula ataupun yang dipanggil saccharide. Jadi sebenarnya karbohidrat dia menghasilkan gula. Okey, dan gula ringkas ni tadi, ya, satu unit gula ringkas ni tadi, saccharide ni tadi, dia akan diserap oleh dinding jejari vili dalam usus kita. Dalam usus kecil kita ada jejari vili tau. Kecil-kecil jejari ni. Sangat kecil, mikro. Dan saccharide ini diserap oleh vili supaya ianya boleh dihantar ke seluruh badan kita sebagai sumber tenaga. Jadi kita memang memerlukan karbohidrat untuk jadi sumber tenaga kita bekerja seharian. Okey, dan kita kena tahu karbohidrat ada dua jenis tadi, karbohidrat ringkas dan karbohidrat kompleks. So, karbohidrat ringkas adalah struktur karbohidrat paling ringkas dan kecil. Dia juga dikenali sebagai mono dan disaccharides, bermaksud ia mengandungi cuma satu atau dua subunit gula. Okay, jenis karbohidrat ringkas ini diserap dengan cepat di dalam usus kecil menyebabkan kadar gula dalam darah boleh menaik mendadak.
Dan di sini juga yang berlakunya sugar rush. Bila kita makan benda-benda yang manis, ya, benda-benda yang datang daripada karbohidrat ringkas ni seperti pemanis atau sirap kodil, gula-gula, even bijirin sarapan juga, air karbonat, jus, air kotak, kopi, teh dalam tin, kek, biskut yang mana mengandungi tinggi gula, makanan yang diproses yang mengandungi gula seperti ini, ya, dia akan menyebabkan kita juga mengalami sugar rush, di mana tahap gula dalam darah naik secara mendadak dan kita akan mudah rasa mengantuk walaupun kita baru lepas makan. Jadi ini adalah gula ringkas. Dia memang dah jadi gula. Dia dah dalam mono dan disaccharide yang dah ringkas, jadi dia terus masuk dalam darah kita lah. Okey. Dan dia juga karbohidrat ringkas ni memang sangat digemari oleh ramai orang. Okey, karbohidrat ringkas ini rantaian unit gula yang manis dan sangat digemari. Ia boleh menyebabkan kekebalan insulin yang membawa kepada diabetes sebab terlalu kerap kita makan makanan yang manis, kita makan karbohidrat ringkas ni, jadi kita punya insulin akan sentiasa mengeluarkan mengeluarkan insulin, ya, badan kita sentiasa mengeluarkan insulin sebab insulin ni yang akan membawa gula ke dalam darah kita. Jadi bila dah terlalu kerap sangat, dia menjadi kebal. Macam itulah cara badan kita bekerja, ya. Itu sebab siapa yang makan banyak gula karbohidrat ringkas ni akan mudah mendapat diabetes. Okey, kemudian karbohidrat kompleks pula juga dipanggil polysaccharide, mempunyai rantaian yang lebih daripada 2 subunit gula dan bersambungan, rantaian yang panjang. Jadi jenis karbohidrat kompleks ini mengambil masa yang lebih lama untuk dihadam. Apabila proses penghadaman adalah lebih perlahan, ia bermakna tiada situasi paras gula naik mendadak dalam darah. Ni yang kita nak kena selalu makan karbohidrat kompleks dan tenaga dapat digunakan dalam tempoh yang lebih lama. Ini adalah lebih baik daripada karbohidrat ringkas tadi. Dan daripada mana kita boleh dapat sumber karbohidrat kompleks ni? Daripada roti, nasi ataupun pasta, daripada gandum atau wholemeal. Okay. Dan daripada sayur-sayuran seperti brokoli, cauliflower, kobis bunga, ya, carrot, ubi kentang, sweet potato, jagung, ya, dan juga dalam buah-buahan juga ada sedikit karbohidrat juga. Dan sumber lain adalah daripada kacang soya, kacang walnut. Okey. Jadi sebenarnya dalam sumber makanan semula jadi memang ada banyak dah sumber karbohidrat. Jadi karbohidrat kompleks ini adalah rantaian unit gula yang panjang, sumber dari tumbuhan, buah dan bijirin, dan ia memberikan tenaga berterusan tanpa menaikkan paras gula secara mendadak. Oleh itu dapat mengelakkan daripada kekebalan insulin dan dapat mengelakkan daripada menghidapi diabetes. Okay? Jadi inilah yang sangat penting tentang karbohidrat. Okay, keperluan karbohidrat. Tiada definisi lengkap atau panduan untuk jumlah pengambilan karbohidrat secara teliti kerana setiap orang keperluannya adalah berbeza. Okay, keperluan bergantung kepada umur, jantina, jenis badan, tahap fizikal, pandangan peribadi, amalan budaya dan keadaan kesihatan metabolik. Okay, individu yang aktif secara fizikal dan mempunyai jisim otot yang lebih banyak mungkin boleh memproses karbohidrat lebih banyak berbanding individu yang kurang aktif. Kesihatan metabolik juga memainkan peranan besar, ya, kadar metabolisme badan kita juga, dan jika anda menghadapi sindrom metabolik atau kencing manis jenis 2, maka pengurangan karbohidrat mungkin adalah perlu. Jadi ini adalah nasihat pakar pemakanan lah. Jadi cara yang paling mudah, especially untuk orang yang nak semakin untuk meningkatkan kesihatan,
ya, untuk mengurangkan paras gula dalam darah, okey, untuk merendahkan kolesterol dan lain-lain, dan yang paling penting untuk menurunkan berat badan, sangat-sangat disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mengambil pinggan sihat Malaysia suku-suku separuh. Ada apa dalam suku-suku separuh? Ya, isikan suku pinggan dengan ikan atau sumber protein yang lain, kemudian suku lagi diisi dengan nasi atau sumber karbohidrat yang lain. Boleh makan nasi, boleh makan jagung, boleh makan carrot, ubi kentang, semua boleh. Tapi dalam portion suku. Okay, dan isikan separuh pinggan kita dengan buah-buahan dan sayur. Okay, dan pilihlah buah-buahan dan sayur-sayuran yang tinggi dengan serat. Okay, dan ketahui juga bahawa dalam buah-buahan dan sayur-sayuran juga ada karbohidrat. Jadi kalau kita dah ambil nasi, mi, roti, bijirin dalam suku, okey, dicampur dengan sayur yang ada karbohidrat, maknanya kita dah mengambil cukup dah keperluan karbohidrat kita sehari-harian. Okey. Okay, manfaat diet karbo, maknanya kita juga untuk orang yang nak menurunkan berat badan, kita kena kurangkan pengambilan karbohidrat, dan pada masa yang sama maknanya kita akan mengurangkan pengambilan gula. Okay, dan ini akan dapat membantu kita untuk mendapat manfaat seperti mengurangi nafsu makan. Ya. Jadi dia akan membuatkan kita berhenti daripada sugar cravings ataupun dan juga caffeine cravings, ya, macam-macam benda cravings lah, nafsu makan. Okey, termasuk of course akan menurunkan berat badan kita. Ya, lemak perut akan lebih cepat berkurang daripada diet yang lain sebenarnya. Triglycerida atau kolesterol akan cenderung untuk turun. Dan peningkatan kadar kolesterol HDL lebih baik sebab kita dah lebih ambil kepada protein sihat dan juga sayur-sayuran dan buah-buahan yang lebih banyak. Okay, tahap gula dalam darah dan insulin menjadi normal ataupun lebih rendah daripada tak normal. Okay, dapat menurunkan tekanan darah dan efektif untuk kesihatan metabolik kita. Dia akan membantu menaikkan semula kita punya metabolisme dan terapi untuk beberapa gangguan otak. Ya, sangat penting untuk kesihatan otak kita juga. Dan kita kena ambil diet karbo ini mengikut keperluan kalori kita. Jadi kita kena tahu juga tentang berapa banyak kalori keperluan kita yang perlu diambil, dan kalau kita nak turunkan berat badan, mestilah kita kena tahu berapa banyak kalori yang perlu diambil, ya, supaya kita akan berada dalam range kalori yang boleh membantu menurunkan berat badan. Boleh tengok video Kak Wani yang bertajuk kalori, tentang kalori. Okey, jadi itu saja perkongsian Kak Wani hari ini. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk anda semua. Okey.